Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah, khususnya jemaah Masjid Syafa'ah, ibu-ibu yang selalu hadir dalam kelas. Masya-Allah, tabarakallah. Saya pasti ibu-ibu semua juga merindukan suasana belajar di dalam kelas, tapi kerana keadaan memaksa, alhamdulillah sekali lagi kita diberi peluang untuk berjumpa walaupun di alam maya. Dan masih belum terlambat lagi untuk saya mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin, taqabbalallahu minna wa minkum wa salihul a'mal. Semoga kita menjadi orang-orang yang berjaya, yang juga amal-amal kita, amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat Hari Raya ibu-ibu sekalian dan juga seluruh penonton Masjid Syafa'ah. Para penonton sekalian, untuk pengetahuan, saya mengajar kitab Fathul Bari, yang mana pada tiap hari Selasa 10.30 pagi. So kita insya-Allah pada hari ini kita bersambung lagi pada kitab yang sama, tajuk yang berbeza. Kalau ikut dalam kita punya modul ataupun kita punya silibus, sekarang kita berada di muka surat 415, hadis nombor 44. Bagi yang tidak pernah belajar, apakah itu kitab Fathul Bari? Fathul Bari adalah kitab syarah bagi Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari ini ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaihi, manakala Fathul Bari pula adalah syarah bagi kitab tersebut. Kitab Sahih Al-Bukhari dikarang oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka. Dan sekarang ni kita, seperti saya katakan tadi, kita sudah berada di muka surat 415, hadis nombor 44, yang bertajuk, jika ditanya siapakah yang lebih mengetahui, maka hendaknya kamu menyerahkan kepada Allah SWT. Hadisnya berbunyi begini: Haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Amrun qala akhbarani Sa'id bin Jubair qala qultu li Ibn Abbas inna Naufal al-Bakali yaz'umu anna Musa laysa bi Musa bani Israel, innama huwa Musa akhara. Faqala kadzaba aduwullahi. Hadatsana Ubay bin Ka'ab an Nabi sallallahu alaihi wasallam qama Musa an-Nabi sallallahu alaihi Nabi qama Musa an-Nabi khatiban fi bani Israel, fasu'ila ayyun nasi a'lamu faqala ana a'lamu, fa'ataballahu alaihi id lam yarudda al-ilma ilayhi, fa'awha Allahu ilayhi anna 'abdan min 'ibadi bimajma'il bahraini huwa a'lamu minka. Qala ya rabbi wa kaifa bihi, faqila lahu ahmil hutan fi miktalin fa idza faqadtahu fahuwa thumma fantalaqa wantalaqa bi fatahu Yusha' bin Nun wa hamalan hutan fi miktalin hatta kana 'inda as-sakhrati
وضع رؤوسهما وناما فانسل الحوت من المقتل فاتخذ سبيله في البحر سربا وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلقا بقية ليلتها ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب أو قال تسجى بثوبه فسلم موسى فقال الخضر وأن بأرضك السلام فقال أنا موسى فقال موسى بني إسرائيل قال نعم قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم علمكه لا أعلم قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما فعرف الخضر فحملوهما بغير نول فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه فقال موسى قوم حملون بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فكانت الأولى من موسى نسيانا فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ابن عيينة وهذا أوكد فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال الخضر بيده فأقامه فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni panjang. Dan kalau para penonton tadi dengar, sebenarnya hadis ni
ada kaitan dengan suratul Kahfi, yang mana kisah Nabi Musa dan seorang rajulun soleh, seorang lelaki yang soleh namanya Khidir. Saya akan membaca syarah ataupun terjemahan pada hadis tersebut, tetapi akan mengambil masa yang agak panjang. Harap para penonton dapat bersabar dengan saya, sebab hadis dia panjang. Qala al-muallif rahimahullah. Hadis dia bunyi macam ni, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Amru. Ia berkata, Sa'id bin Jubair mengabarkan kepadaku. Ia berkata, ia mengatakan bahawa Ibnu Abbas, bahawa Nauf al-Bakali mendakwakan bahawa Musa adalah bukan Musa Bani Israel, tapi Musa yang lain. Sa'id berkata, musuh Allah telah berdusta. Ubay bin Ka'ab telah menceritakan kepada kami daripada Nabi SAW. Mungkin para penonton sekalian pernah mendengar nama-nama perawi hadis. Antaranya namanya adalah Ubay bin Ka'ab. Ada lagi satu orang yang juga hidup zaman Nabi SAW di Madinah, namanya Ka'ab bin Ashraf. Jadi jangan, dia ada persamaan daripada nama Ka'ab, tetapi Ka'ab bin Ashraf ni adalah orang Yahudi yang mana dia sangat bencikan kepada Rasulullah SAW. Manakala Ubay bin Ka'ab adalah sahabat kepada Nabi SAW. Dia tidak ada kena-mena dengan Ka'ab bin Ashraf langsung. So Ubay bin Ka'ab telah menceritakan kepada Nabi SAW, daripada Nabi SAW, Musa, seorang Nabi, sang Nabi berdiri sambil memberi khutbah kepada Bani Israel. Maka seorang bertanya kepada dia, siapa manusia yang paling pandai? Bila Nabi Musa sedang memberi khutbah kepada Bani Israel, lalu Nabi Musa ditanya oleh kaum Bani Israel, siapakah orang yang paling pandai? Lalu Nabi Musa berkata, aku lebih mengetahui. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Musa kerana dia tidak kembalikan kepada Allah pertanyaan tersebut. Dan Allah mewahyukan kepada dia bahawa seorang hamba di antara hamba-hambanya yang tinggal di pertemuan dua buah laut adalah lebih mengetahui kepada Musa. So bila Nabi Musa jawab, kalau siapa orang yang paling tahu? So Nabi Musa cakap, aku. Tanpa Nabi Musa konsult kepada Allah SWT. Dan Nabi Musa, wahyu dia adalah, antara mukjizat Nabi Musa adalah wa kallamallahu Musa taklima. Beliau dapat berbual dengan Allah SWT tanpa perantaraan. So Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Musa AS. Kenapa kau jawab soalan tu tanpa kau bertanya kepada aku, sedangkan yang lebih tahu adalah siapa? Allah SWT. Sebab tu kita selalu cakap apa? Wallahu a'lam. Kalau benda-benda yang kita tak tahu, kita jangan malu untuk cakap Wallahu a'lam. Tapi at the same time kita boleh bertanya kepada orang-orang yang lebih mengetahui. Contohnya, soalan agama tanya kepada asatizah, ataupun orang-orang yang alim tentang agama. Hatta para penonton sekalian, saya tak tahu semua perkara. Ada juga perkara-perkara yang saya perlu merujuk kepada asatizah yang lain kerana mereka lebih mahir. Seperti saya pernah kongsi, Al-Imam Malik rahimahullah. Beliau didatangi oleh orang luar, datang kepada Imam Malik. Imam Malik pada waktu itu adalah so-called mufti bagi ahli Madinah. Lalu Imam Malik ditanya oleh seseorang tentang satu soalan, dan Imam Malik dengan tanpa segan silu, dia mengatakan, aku tidak tahu. Kerana dia betul-betul tidak tahu. Orang tu bagi rehat sekejap, kata mungkin Imam Malik sedang sibuk ke apa. Lepas tu dia datang lagi, orang tu datang lagi berjumpa dengan Imam Malik, bertanyakan soalan yang sama. Tapi Imam Malik kata, katakanlah kepada orang yang bertanya ni, sesungguhnya Malik tidak tahu. So kalau kita tidak tahu dalam sesuatu perkara, kita cakap je kita tak tahu. Jangan semua benda kita rasa kita tahu. Para penonton sekalian, minta maaf kalau apa yang saya nak cakap ni mungkin mengguris hati, tetapi ini apa yang saya lihat dan saya rasa kita kena address benda ni. Tak semua perkara
kalau kita heboh-hebohkan, kita boleh dapat. Ya, tak semua. Kita perlukan kadang-kadang kita tengok daripada mata kasar kita, tanpa kita melihat daripada sudut yang lebih jauh. Oh, kalau kita buat sesuatu ni, dia akan jadi mudarat. Kadang-kadang kita cuma hanya lihat menggunakan mata kita, tanpa kita berfikir dengan lebih panjang, terus kita letak kat Facebook. Saya rasa sepatutnya begini. Saya rasa sepatutnya gini. Saya rasanya sepatutnya asatiza kena buat gini. Saya rasa sepatutnya gini. Saya rasa. Kan? Walhal ia bukan dalam bidang kita sekalipun. Bukan bidang kita. So, saya cakap ni, saya mewakili asatiza. Bukan semualah, tapi tak semua perkara yang kita tahu. Kita belajar, tetapi kadang-kadang tu manusia lupa dan perlu kepada muzakarah ataupun revise, ataupun bertanya. Jangan malu untuk bertanya kepada orang yang lebih mengetahui. Contoh Allah tunjuk ni, Nabi Musa dia kata, kamu ingat, kamu jawab kamu tahu semua, tetapi Allah cakap apa? Allah cakap, tegur Nabi Musa kan. Allah cakap, wahai Musa, kenapa kau tak tanya aku dulu? Sesungguhnya ada orang yang lebih pandai daripada kau, yang dia tinggal tu dua buah laut lebih, dia tinggal antara dua buah laut yang bertemu. So Nabi Musa berkata, wahai Tuhan, bagaimana dengan orang tersebut? Maka Allah mengatakan kepadanya, bawalah ikan yang ada di dalam keranjang dari daun kurma. Apabila engkau kehilangan jejaknya, maka di sanalah hamba-Ku tadi berada. Maka berangkatlah Musa bersama muridnya, Yusha bin Nun nama dia, dengan membawa ikan dalam keranjang muridnya, sehingga ketika menjumpai batu besar, keduanya menyandarkan kepala mereka dan tertidur. Pada saat itu, si ikan melepaskan diri dari keranjang, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Nabi Musa dan muridnya tidak memperhatikan kejadian ini dan kembali berangkat di sisa malam. Ketika subuh menjelang, Nabi Musa berkata kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih kerana perjalanan kita ini. Nabi Musa tidak merasa letih hingga mereka melewati tempat yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Maka berkatalah sang murid kepadanya, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu ini, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan maka tidak ada yang melupakanku untuk menceritakan kembali kecuali syaitan. Nabi Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Dan ketika keduanya menjumpai batu besar, terdapatlah seorang laki-laki yang menutupi dirinya dengan baju. Nabi Musa mengucapkan salam. Lalu orang yang tadi tu namanya Khidir berkata, apakah ada kesejahteraan di negeri kamu? Maka Nabi Musa berkata, aku adalah Musa. Khidir berkata, Musa Bani Israel. Musa menjawab, benar. Kemudian dia meneruskan, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadaku? Khidir berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Wahai Musa, sesungguhnya aku diberi ilmu yang Allah ajarkan kepadaku dan tidak diketahui olehmu, dan engkau diberi pengetahuan dari Allah yang tidak aku ketahui. Lalu Nabi Musa pun berkata, insya-Allah kamu akan mendapatkan aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan apapun. Para penonton sekalian, inilah permulaan cerita Nabi Musa AS berjumpa dengan Khidir. Dan ayat yang tadi saya baca tu kan, apa tu? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Ini adalah ayat yang ada di dalam suratul Kahfi. Ya, para penonton sekalian, insya-Allah kalau saya nak
kongsi semua pada hari ni. Dia, kalau tak silap saya, pengongsian pada saya ada 15 minit. So saya baca ni je dah 15 minit. Ya, insya-Allah pada 15 minit yang akan datang, saya akan kongsi lagi sekali ataupun saya akan komplitkan hadis tersebut. Ya. Jangan ke mana-mana. Bagus juga mungkin hikmah dia. Jadi para penonton nak tahu kesudahan cerita ni macam mana. Okey. Sekian saja daripada saya daripada pagi ni insya-Allah. Dan semoga kita diberi kesempatan untuk berjumpa lagi sekali insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.